teacher will teach a topic about subtraction of fraction, penolakan pecahan. You can refer your textbook page 75 until 79. Untuk subtraction of fraction, penolakan pecahan, sebelum kita tolak, pastikan denominator mesti sama denominator dia. Macam contoh ini. Nombor bahagian bawah mesti sama, baru kita boleh tolak. Kalau tidak sama denominator dia, macam contoh ini, kita perlu kasih sama dulu baru kita boleh tolak. Boleh murid-murid? Okey. Macam mana kasih sama? Okey. Macam contoh ini sifir 8, kita perlu kasih senarai dulu sifir 8. Okey, ini sifir 4, kita kasih senarai sifir 4. Lepas kasih senarai, kita cari jawapan yang sama untuk kedua-dua sifir itu. Okey. Untuk yang ini, sifir 8 ada 8. Sifir 4 pun ada 8. Jadi maksud dia denominator untuk pecahan ini kita perlu jadikan 8 dan 8. Okey. Kalau yang ini dia sudah 8. Yang ini saja kita tukar jadi 8. Jadi maksudnya 4 ini kita kena darab 2. Kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Boleh? Jadi dia akan jadi 2/8. Jadi kalau sudah sama, baru kita boleh tolak. Mari kita tengok soalan nombor 1 ini. Kita buat sama-sama. Okey. Pertama sekali tengok denominator. Sama atau tidak? Okey, denominator ni sama 8/8. Jadi kita boleh tolak. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok. Yang ini ada whole number, nombor bulat. Yang ini tiada whole number. Jadi maksud dia whole number ni kekal 1. Dia umpama 1 tolak sifar. 1 lah. Okey, sekarang kita akan tolak fraction dia. Pecahan. Okey. 7 tolak 5, 2. Boleh? Per 8. Okey. Denominator kekal 8. Murid-murid tidak payah tolak 8, tolak 8. Tidak. Dia kekal 8. Jadi ini jawapan dia. Soalan nombor 3. Okay. 4 minus 2 3/4. Seperti yang kita lihat, okey. 4 ini adalah whole number. Betul kan? Okey. Untuk mixed number ni pun dia ada whole number 2. Tetapi kita tidak boleh tolak 4 tolak 2. Walaupun dua-dua ini whole number, nombor bulat. Kalau tambah pecahan kita boleh. Contoh dia 4 tambah 2 3/4. Kalau sini tambah kita boleh tambah. 4 tambah 2 6. Okey. Tapi kalau tolak kita tidak boleh tolak. Murid-murid kena ingat. Okey. Jadi macam mana kita mau kasih selesai soalan ini? Whole number ini kita kena tukar jadi bentuk mixed number, nombor bercampur. Macam mana kita mau tukar nombor 4 itu jadi nombor bercampur? Okey. Mari tengok cikgu buat. Cikgu akan buat secara pelan-pelan. Jadi murid-murid tengok Okey. Ni nombor 4. Cikgu akan buat di tepi. Okey. Nombor 4. Kita keluarkan 1 dari nombor 4. Maksudnya kita tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3. Betul? Okey. Nombor 1 yang kita keluarkan ini, kita akan tukar jadi pecahan. Nombor 1 ni kita tukar jadi pecahan. Okey.
macam mana mau tukar, kita tengok kawan dia nih. Kawan dia yang pecahan nih. Denominator dia 4. Betul kan? Oke, 4. Jadi maksud dia nomor 1 ini kita jadikan dia 4/4. Oke, kalau murid-murid masih ingat, cikgu ada bagi tahu sebelum ini, apa-apa sahaja nombor untuk pecahan, kalau atas dengan bawah sama, nilai dia adalah 1. Jadi di sini kita sudah tukar nomor 1 yang kita keluarkan daripada nomor 4 tadi jadi pecahan 4/4. Berdasarkan denominator kawan dia nih. Kawan nomor 4 nih. Jadi maksud dia 4 ini, 4 dia sudah jadi 3. Kenapa 3? Sebab kita sudah keluarkan 1. Jadi yang 1 tadi dia sudah tukar jadi pecahan 4/4. Boleh nampak murid-murid? Oke. Kalau murid-murid tukar, dia akan jadi ini. Nomor 4 balik. Oke, tengok murid-murid, 3 tambah 4/4. Oke. 4/4 ini sebenarnya adalah 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Boleh? Oke. Jadi nomor 4 sudah tukar jadi nomor bercampur. Oke, 2. Nih kita salin balik. Boleh? Oke. Sekarang kita boleh tolak. Denominator sama kan? Oke, kita tolak. Nomor bulat, tolak nomor bulat dulu. Oke, 3 tolak 2, 1. Oke, baru kita tolak pecahan. 4 tolak 2, 1 Oke, denominator kekal. Oke, ini adalah jawaban dia. Okay. 6/4 minus 2/9 minus 27/9. Oke. Yang ini penolakan untuk 3 pecahan. Oke. Kalau tolak 3 pecahan, mula-mula kita tolak dulu 2 pecahan. Dapat jawaban yang hasil tolak 2 nih, baru kita tolak ini. Boleh murid-murid? Murid-murid jangan terus tolak 3. Oke. Mari kita buat sama-sama. Oke. Denominator sama. Jadi kalau sama maksudnya kita boleh terus tolak. Oke. Yang ini ada whole number. Ini tidak whole number. Jadi maksudnya 6 nih dia kekal. Boleh? Oke. Baru kita tolak dia punya pecahan. 4 tolak 2, 2. 9 kekal. Begitu. Boleh? Oke, baru kita salin yang ini. Begini. Boleh faham murid-murid? Oke. Jadi, sekarang baru kita tolak jawapan yang kita hasil tolak tadi dengan yang ini. Nombor pecahan yang ketiga. Oke. Tetapi kita tidak boleh tolak. Kenapa murid-murid? Whole number kita boleh tolak. 6 tolak 2, 4. Tapi pecahan yang kita tidak boleh tolak nih. Sebab sini 2, sini 7. Bolehkah 2 tolak 7? Tidak cukup. Betul kan? Jadi kalau tidak cukup, kita perlu kasih cukup dulu. Baru boleh tolak. Macam mana mau kasih cukup nih pecahan? Oke, ingat cara nomor 3 tadi? Oke. Whole number nih kita keluarkan 1. Maksudnya kita tolak 1 lah. Dia jadi 5. Boleh? Oke. 1 yang ini yang kita keluarkan daripada 6 itu kita tukar jadi pecahan. Oke, kita tengok. Denominator 9, betul kan? Jadi kita tukar nomor 1 ini jadi pecahan 9/9. Boleh murid-murid? Maksudnya
6 ini dia sudah jadi 5, 9 per 9. Boleh? Sebab 9 per 9 ini adalah 1. Maksudnya 5 tambah 1 kita akan dapat 6 juga balik. Okey. Jadi 6 ini kita sudah tukar dia jadi mixed number. Okey. Kita tambah dengan pecahan yang asal 2 per 9. Boleh? Okey, yang ini kita salin balik. Okey. Yang ini kita tambah. 9 tambah 2, 11 per 9. Boleh? Salin balik. Okey. Jadi sekarang kita boleh lihat, boleh sudah kita tolak. Sebab di sini dia sudah jadi besar. Boleh sudah tolak nombor 7. Boleh murid-murid? Okey. Kita tolak dulu whole number. 5 tolak 2, 3. Boleh? 11 tolak 4. 11 tolak 7, 4. Denominator kekal 9. Jadi ini jawapan dia. Soalan nombor 7. Okay. Seperti yang kita dapat lihat, soalan nombor 7 ini denominator dia tidak sama. Sini 8, sini 2, sini 3. Jadi kalau tidak sama, kita perlu kasih sama dulu baru kita boleh tolak. Macam mana kita mau kasih sama? Macam yang cikgu bagi tahu di awal video tadi, kita perlu kasih senarai dulu sifir yang terlibat. Okey. Buku teks ni dia sudah kasih senarai, jadi cikgu guna ini saja. Okey. Sifir 8, sifir 2 dan sifir 3. Okey. Cuba kita sama-sama lihat jawapan untuk sifir-sifir ini. Okey. Ada nombor yang sama kan? 24, 24, 24. Maksudnya denominator untuk pecahan-pecahan ini kita kena jadikan 24. Boleh faham murid-murid? Okey. Mari kita kasih sama. Okey. 4. Okey. 8 darab berapa untuk jadikan 24? 8 darab 3. Maksudnya kalau 8 ni darab 3, di atas pun ikut darab 3. Maksudnya 7 darab 3, 8 darab 3. Boleh? Okay, tolak. Okay. 2 darab berapa jadi 24? 2 darab 12. Okay. Kalau di bawah darab 12, atas pun darab 12 juga. Okay. 3 darab berapa jadi 24? 3 darab 8. Jadi di bawah darab 8, atas pun darab 8 juga. 3 darab 8. Okey. Macam begini. Boleh murid-murid? Okey. Mari kita selesaikan hasil darab ini. 7 darab 3, 21 per 24. Tolak 12 per 24. Tolak. Okey. Sekarang kita dapat lihat denominator sudah sama. 24, 24, 24. Jadi kita boleh tolak sudah. Okey, mari kita tolak. Okey. Kita tolak dulu yang ini. Okey. Ini ada whole number, ini tiada whole number, jadi dia tetap 4. Boleh? Okey. 21 tolak 12. Berapa murid-murid? Murid-murid boleh buat bentuk lazim di kertas lain. Okey. 9. Jadi maksudnya 21 tolak 12, 9. 9 per
24. Boleh? Okey, salin balik. Okey. Sekarang cuba murid-murid lihat yang ini. 9 dengan 16. Macam kes untuk soalan sebentar tadi juga. Yang ini kecil, yang ini besar. Kita tidak boleh tolak. Kita perlu kasih besar dulu ini pecahan, baru kita boleh tolak. Mari kita kasih besar itu pecahan. Macam mana? Kita ambil nomor 4 ini. Kita keluarkan 1. Dia jadi 3. Betul? Okey. 1 yang ini kita tukar jadi pecahan. Okey, kita tengok denominator 24. 24 kan? Jadi ini jadi 24/24. Boleh? Okey. Jadi maksud dia di sini 4 ini dia sudah jadi 3 24/24. Lepas tu kita tambah dengan pecahan yang asal 9/24. Okey. Lepas tu kita salin ini balik. Boleh murid-murid? Okey. Jadi kita tambah dulu. Okey. Yang ini kita tambah 24 tambah 9 akan jadi 33/24. Okey. Ni salin balik. Jadi sekarang kita dapat lihat bahagian ini pecahan sudah jadi besar. Sini 33. Boleh sudah tolak 16. Okey, mari kita tolak. Okey, kita tolak dulu whole number. 3 tolak 2, 1. Boleh? Okey, 33 tolak 16. Okey, dia jadi 17/24. Ini adalah jawapan dia. Soalan nomor 8. Okey. 10 minus 8, 5/6 minus 8/9. Okey. Yang ini adalah whole number. Okey, sebelum kita tolak, kita perlu tukar dulu whole number ini menjadi mixed number. Macam mana? 10 kita keluarkan 1. Maksudnya tolak 1, dia akan jadi 9. Betul kan? Okey. 1 yang ini kita tukar jadi pecahan. Dia akan jadi, okey, tengok nombor sebelah dia. Denominator 6. Jadi kita tukar yang 1 kita keluarkan tadi jadi 6/6. Boleh murid-murid? Okey. Maksud dia di sini 10 dia sudah tukar jadi mixed number, dia jadi 9 6/6. Boleh? Okey. Salin semula. Begini. Okey. Sekarang kita tolak dulu ini. Jadi 9 tolak 8, 1. Okey. 6 tolak 5, 1/6. Kita akan dapat ini. Okay, salin semula pecahan yang ketiga. Begitu. Boleh? Okey. Cuba kita lihat. Denominator tidak sama. Jadi kita perlu kasih sama dulu baru kita boleh tolak. Macam mana mau kasih sama? Kita kasih senarai sifir 6 dengan sifir 9. Buku teks sudah kasih senarai, jadi cikgu guna buku teks. Okey. Sifir 6 dia ada 18 dengan 36. 9 pun ada 18 dengan 36. Jadi mana satu kita perlu ambil? 18 kah atau 36? Kita ambil nombor yang paling kecil, iaitu 18. Okey. Kalau mau ambil 36 pun boleh juga, tapi bagus ambil yang nilai dia kecil. Jadi denominator ni kita perlu jadikan 18. Jadi kita perlu darab. Okey.
6 darab berapa 18? 6 darab 3. Maksudnya kalau di bawah darab 3, atas pun darab 3. Boleh? Okey. 9 darab berapa jadi 18? 9 darab 2. Okey. Kalau di bawah darab 2, atas pun darab 2. Boleh murid-murid? Okey. Jadi kita tulis hasil darab dia. Okey. Sekarang denominator sudah sama. Tapi kita belum boleh tolak. Kenapa? Sebab bahagian sini, pecahan ni, nilai dia kecil. 3 tolak 16 tidak boleh. Jadi kita perlu kasih besar dulu bahagian ini, baru kita boleh tolak nombor ini. Jadi macam mana? Okay. Kita ambil whole number ini, 1. Kita keluarkan 1. Dia jadi sifar. Boleh? Okey. 1 yang kita keluarkan ini, kita tukar jadi pecahan. Okey. Kita tengok yang ni. Denominator 18. Jadi 1 yang kita keluarkan ini, kita jadikan dia pecahan 18 per 18. Boleh? Okey. 1 dia sudah jadi sifar. Maksudnya dia akan jadi begini. Okey. Ini sudah jadi sifar. Jadi ini dia sudah jadi pecahan saja. Dia tidak sudah whole number sebab bagi dia sifar. Jadi 18 per 18 kita tambah dengan pecahan yang asal. Okey. Yang ini kita salin semula. Boleh murid-murid? Okey. Sekarang kita tambah. 18 tambah 3. Dia jadi 21 per 18. Okey, salin. Okey. Jadi sekarang kita boleh sudah tolak sebab yang ini sudah jadi besar. 21 tolak 16. Okey. 21 tolak 16. Bagi 5. Jadi maksud dia di sini 21 tolak 16, 5 per 18. Ini adalah jawapan dia.